kerana dengan limpah kurnianya dan dalam keadaan negara dan dunia sedang menghadapi wabak COVID, tapi kita dapat bersama pada pagi yang berbahagia ini dalam sesi ilmu untuk kita kongsi bersama. Pengarah, pegawai kanan, peserta kursus tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pagi ini saya diberi peluang oleh pihak penganjur dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi ilmu dengan tuan-tuan semua. Tajuknya adalah integriti memacu kecemerlangan individu dan organisasi. Tujuan ceramah ataupun perkongsian ilmu pada pagi ini ialah untuk berkongsi pengalaman, untuk memberi kesadaran tentang pentingnya integriti, kesedaran kepada saya dan kita semua untuk meningkatkan lagi amalan integriti, kemudian untuk meningkatkan prestasi kerja dan keberkatan hidup. Seterusnya untuk membantu organisasi dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan. Ini pengalaman saya, sedikit pengalaman ya. Saya berkelulusan Bachelor Ekonomi di Universiti Melaya pada tahun 1984. Ya, kemudian saya menjawat jawatan Komisioner Penjara tapi Bersara, dan selama 31 tahun saya berkhidmat dalam perkhidmatan awam atau sebagai pegawai penjara. Saya pernah menghadiri persidangan, kursus dan seminar dalam dan luar negara. Juga saya sering menyampaikan ceramah dan persembahan dalam dan luar negara. Saya sudah berumah tangga, mempunyai 5 orang anak, 2 menjadi pensyarah universiti, 1 di USIM dan 1 lagi ialah di UMS Sabah. Seorang businessman dan 2 orang lagi masih lagi belajar. Bidang yang saya selalu kongsi ilmu ialah dari segi motivasi, kepimpinan, integriti, menangani perubahan, keselamatan penjara, pemulihan pesalah, semangat kerja, berpasukan, nilai kebebasan, mengurus masalah, perintah kawal dan lapor dan sebagainya. Ini kandungan yang akan kita sama-sama bincang nanti, iaitu pengenalan, pengertian integriti, persoalan integriti, kekuatan, kepentingan integriti, integriti itu proses, kelebihan integriti, ciri-ciri orang berintegriti, dan akhirnya adalah rumusan. Setiap apa ni kita perlu berkenalan dululah. Kalau nak pergi rumah orang, kita terus tak bagi salam apa, nanti terkejut orang tu. Jadi lebih manis kita berkenalan dululah. Integriti, perkataan ini kita sering mendengar. Kita ke mana saja kita nampak orang menyebut integriti, orang berkata tentang integriti. Kemudian kita diminta supaya berintegriti dan jangan sekali kita bersikap tidak berintegriti. Itu yang kita dengar. Tapi realitinya kita sering mendengar, tapi kita percaya jarang orang memahaminya dengan lebih jelas. Ini kerana waktu dulu-dulu ni, waktu saya masih sekolah, masih lagi di universiti ataupun awal-awal bekerja dulu, saya mula kerja tahun 85, tak dengar pun kata integriti. Cuma integriti ni apabila kerajaan
mula memperkenalkan pada awal tahun 2000, iaitu 2002. Barulah orang menyebut di sana sini tentang integriti. Itu cerita integriti. Kenapa orang jarang menyebut integriti? Orang lebih suka menyebutkan nilai-nilai lain seperti jujur, amanah, konsisten, gigih, adil, sabar, toleran, bersemangat dan sebagainya. Dan kenapa jarang apabila kita bersembang, bercakap, memberi nasihat, apa kita tak sebut pun awak kena integriti. Yang kita selalu awak kena amanah, awak kena jujur. Itu. Kenapa? Kerana kita tak berapa faham, sebab tu kita jarang sebut dan kita tak mau sebut pun. Kita akan sebut apa yang kita faham. Misal kata, kalau orang bercinta lah. Orang bercinta. Kalau dia putus cinta, gadis tinggalkan dia. Dia akan kata, awak ni tak jujur lah, awak ni tak menepati janji lah. Dia tak kata awak tak integriti. Tak ada. Sebab dia tak berfaham dengan perkataan integriti. Yang ada faham, tapi kalau kata jujur, dia tahu sebab ada kata yang bohong. Tapi kita sebagai rakyat, kita sebagai pekerja, kita perlu faham integriti. Kerana integriti ini ialah perkara nilai, tingkah laku, perkara yang berkaitan dengan sikap. Yang kita sebut tadi, yang kita sebut jujur, amanah, itu semua ni, itulah sebenarnya elemen-elemen dalam integriti. Gabungan itu, maka kita sebutlah sebagai integriti. Jadi maknanya integriti ni ialah satu perkara yang dituntut, yang perlu kita miliki supaya kita dapat membantu organisasi, membantu diri kita menjadi lebih cemerlang. Okey. Kalau lihat di skrin tu, gambar orang ini namanya ialah Warren Buffett. Warren Buffett ni adalah salah seorang peniaga yang terkenal dan salah seorang yang paling kaya dalam dunia. Billionaire. Harta dia boleh mencecah. Kita nak cari 6,000, 60,000, 6 juta pun susah. Tapi dia ada lebih kurang 60 bilion. Dia punya harta kekayaan. Jadi katanya, kalau kita nak mencari, kita nak menggaji pekerja dalam syarikat kita, kita perlu ada 3 elemen utama, 3 kualiti dia panggil. Iaitu integrity, intelligent, energy. Iaitu integriti, kecerdasan atau kecerdikan, dan juga ialah dari segi tenaga, biarlah tidak lemah. Daripada 3 elemen ini, yang paling dituntut, yang kita suruh pilih ialah nilai integriti. Sehingga dia kata, kalau kita tak berjaya dapatkan orang yang berintegriti, kalau kita ambil juga, kita mengenepikan nilai integriti, kita ambil pekerja yang intelligent, yang energi ini, yang bertenaga, maka nilai 2 dan 3 ini akan membunuh kita. Tapi kalau kita ambil integriti, dia tak bunuh kita. Kita ambil 2, kita menepikan integriti, dia akan membunuh kita. Membunuh kita bermakna bukan ambil tikam kita, tembak kita, tak ada. Tapi boleh menghancurkan organisasi kita, boleh merugikan, boleh membawa bencana kepada organisasi kita, akhirnya mungkin jadi boleh bankrupt. Jadi sebab itulah dia yakin prinsip yang digunakan integrity first. Lain mustahak, tapi integrity yang pertama.
Ini kalau mengikut Warren Buffett, orang yang terkenal dan salah seorang yang terkaya di dunia. Okey, itu saja dulu. Terima kasih.